بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala pujian bagi Allah, tidak ada kebingkukan, yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya dan tidak ada kebingkukan. Itu adalah penerangan kepada pujian kepada Allah dalam surah Al-Fatihah yang kita bacakan sebentar tadi bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul, salam Jumaat Ustaz. Salam Jumaat segala hari. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa Allahumma ala salli ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita puji, kita memanjatkan salawat kepada Nabi sebanyak mungkin. Saatnya hari Jumaat ini adalah masa untuk lebihkan amalan-amalan kita. Kita beramal, tetapi kita lebihkan pada hari ini. Moga-moga Allah angkat, ya Allah terima segala amalan kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita masuk surah baru Ustaz. Yes, masya-Allah. Surah yang ke-17, surah adik-beradik kepada surah 18. Masya-Allah. Ya, surah Al-Isra. Selepas kita melewati surah An-Nahl semalam, ya. Betul, dan sudah tentunya hari ini kita masuk surah baru, juz baru, ya. Dalam keadaan kita ingin membina Malaysia baru, ya, agar ianya terus, ya, mengambil pelajaran daripada apa yang ada. Surah ini juga dinamakan surah Bani Israel. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu untukku. Kita tahu, kita mohon agar jahil kita diketepikan dalam kehidupan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 282. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, kita akan melihat peristiwa Isra. Peristiwa Isra, perjalanan Nabi pada waktu malam dan diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita akan melihat kepada ayat 4 hingga 7 tentang sejarah Bani Israel sebagai satu panduan untuk kita agar kita tidak recycle, kita tidak mengulang kembali sejarah Bani Israel yang tersilap, tetapi kita membina semangat baru dalam kita memimpin diri, keluarga dan masyarakat berpandukan pada surah Al-Isra, surah yang ke-17 ini. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 4 terlebih dahulu dan kita doa pada Allah SWT kita akan dapat menikmati juadah Maidatur Rahman yang ada dalam surah ini dengan lazat, dengan sedap, yang memberi makanan kepada iman kita pada hari Jumaat penuh barakah ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masuk ke juzuk yang baru, surah yang baru pada hari ini. Barangkali mudah-mudahan kita sama-sama doakan kita juga dengan iltizam, semangat yang baru
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus beri kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan juzuk yang ke-15 sehinggalah ke seterusnya. Saya suka dengan Ustaz Fazrul sebut tadi Maidatul Quran, Ustazah. Betul. Menikmati hidangan daripada Allah SWT menerusi kalam Allah Al-Quran ni, Ustaz. Allah, orang Terengganu kata jeliga. Ya. Dia apa? Teruja ya. Teruja. Subhanallah. Baik, jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mari kita mulakan bacaan kita bermula yang pertama sehingga ayat yang keempat. Selalu kita dengar ayat ini dikumandangkan ketika kita mengikuti program Isra wal Mi'raj, Ustazah. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan sekejap lagi. Jom kita mula baca ayat pertama hingga ayat yang keempat dengan kita cuba bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 4 sebentar tadi Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca daripada surah Musabbihat ya. Ini adalah satu daripada 7 surah Musabbihat dan ini surah pertama Ustaz ya. Ada 2 saja surah Musabbihat yang turun di Mekah, iaitu surah Al-Isra dan juga surah yang paling hujung nanti namanya surah Al-A'la ya. Manakala yang lain itu ada 5 surah lain itu adalah surah Madaniyah, surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke
ke Madinatul Munawwarah, ya, awalnya nama Yathrib. Jadi kita memahami 7 surah Musabbihat ini adalah antara amalan para nabi ataupun amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan surah Al-Isra ini adalah surah pertama. Jadi alhamdulillah ada juz yang ke-15. Kita memulakan surah Al-Isra ini, surah yang turun pada nabi ketika Nabi mengalami istilahnya Amul Huzun, ya, tahun kesedihan. Orang yang dicintainya iaitu Sayyidatina Khadijah, isteri baginda yang banyak berjuang, yang banyak membantu ketika Nabi berada di Mekah itu, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang kedua yang juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak backup, yang banyak menyokong perjuangan Nabi walaupun bukan Islam, namanya adalah Abu Talib. Jadi dua orang ini menjadi satu puncak kesedihan pada Nabi ketika berjuang di hujung fasa dakwah di Mekah itu. Maka turun surah ini, Allah menjalankan subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan pada waktu malam hamba-Nya. Kita mulakan dengan subhana, itu yang menjadikan surah ini digelar sebagai musabbihat. Maksudnya surah yang bermula dengan tasbih. Maha suci Allah kerana Allah ini tidak ada masalah, tidak ada kekurangan, tetapi yang ada kekurangan kita. Betul. Maka apabila kita membaca surah Al-Isra, surah Musabbihat ini adalah formula kejayaan, formula kemenangan, terutama kepada umat Islam akhir zaman. Kemenangan, ya. Jadi surah ini Allah nyatakan ketika Nabi sedih itu, Nabi dibawakan berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang berlaku, dan Allah menggunakan perkataan asra bi'abdihi lailan. Asra memang dah berjalan pada waktu malam sahaja, tetapi Allah gunakan perkataan lailan, bukannya lailatan. Maksudnya ialah dia mengambil masa kurang daripada satu malam, sekejap sahaja. Ya, sekejap sahaja. Dan Allah menggunakan bukan perkataan bi rasulihi, tetapi perkataan bi abdihi, kerana pengalaman ini fizikal dan rohi ini, ya, roh dan fizikal Nabi jalan serentak ini hanya berlaku kerana Nabi mencapai puncak kehambaan. Subhanallah. Merasakan diri lemah, selalu beribadah, ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jalannya daripada Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Subhanallah. Dalam kurang satu malam. Ini adalah surah Isra. Kalau kita nak mempelajari Mi'raj Ustaz, ya, dia tak berada di sini, berada dalam surah An-Najm, surah An-Najm. Jadi ini adalah panduannya. Kita nak minta Ustaz sekali lagi baca, dan yang mendengar sekarang tolong senyap, ya. Quran ini bila kita bincang, kita nak beri perhatian, tak boleh bercakap-cakap. Kalau kita bercakap, kita tak menghormati kepada Quran ini, dia tidak menyebabkan kita mensucikan Tuhan. Itu memberi masalah kepada diri kita. Jadi kita dengar sekali lagi ayat 1 dan beri perhatian tuan-tuan. Ya, beri perhatian, beritahu pada kawan tu jangan bercakap, anak beranak jangan bercakap, pasal ini Quran. Ayat pertama surah Al-Isra. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita baca ayat yang pertama, surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dalam ayat yang pertama ini, Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi menjadi imam kepada nabi-nabi ini, ya. Dan kalau kata nabi-nabi ni hidup lagi ke, kan? Ini adalah peristiwa di alam yang berbeza, misalnya kerana kalau kita bercakap tentang nabi dijalankan ini di atas burak itu daripada cahaya. Jadi kita tahu bahawa ini melangkau daripada alam yang biasa kita lihat, dan kita tahu bahawa dalam dunia ini ada pelbagai alam, dan inilah yang dikaji dalam dunia fizik bahawa sebenarnya bila kita bergerak amat laju, kita punya badan kita ustaznya dia akan kompres, dia akan makin kecil dan makin laju lagi. Dan ini kalau kita mendekati kepada tahap kelajuan cahaya. Persoalannya ialah cahaya apa yang menjadi asas kepada Jibril dan juga kepada Burak. Pasal apa? Pasal kalau kita daripada tanah yang kita jumpa dekat luar tersebut, sebenarnya tanah yang sama, ya, yang menjadi asas kepada membina batu dan sebagainya. Tetapi bila bertukar, ya, dia punya tahapnya, dia memberi kesan yang berbeza. Allah menyatakan di sini, Allah memberkati kepada sekitar kawasan Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra itu, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa, ya, Masjidil Haram ini adalah satu perkara yang menjadi asas, ya, bagaimana kita perlu menghormati kepada kiblat pertama ini. Dan inilah yang diperjuangkan di akhir zaman, tanda kemenangan umat Islam bila Palestin ini kita kembali dapat beribadah sembahyang di dalamnya ustaz dengan aman. Dan kalau Palestin ini masih lagi tidak diperoleh, maksudnya tidak aman lagi, itu maksudnya mesej kepada umat Islam, kita perlu banyak bertasbih, banyak kembali kepada Al-Quran yang menjadi asas perbincangan dalam surah Al-Isra ini sendiri. Di hujung ayat nombor 1 itu Allah menyatakan innahu huwas samiul basir, Allah amat mendengar, amat melihat. Kerana apa? Kerana Nabi telah dikecam, dikutuk di Mekah itu, nak dibunuh. Maka Allah menyatakan Allah dengar apakah cabaran yang melanda, dan Allah lihat kepada apa yang berlaku kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menceritakan ketika stres, ketika sedih, ada masalah, Allah mendengar dan melihat kepada hamba-Nya. Kalau kita bertasbih, banyak beribadah kepada Allah, mendekati Al-Quran yang banyak dibincangkan dalam surah ini, maksudnya apa? Allah tidak akan biarkan kita, tuan-tuan. Allah dengar rintihan hati kita, Allah lihat, bukan Allah tak nampak, Allah nampak, ya. Tetapi kita perlu melaksanakan tugas kita yang sebaiknya, mengambil pelajaran daripada umat-umat terdahulu. Ayat yang kedua, apakah umat terdahulu? Wa ataina Musal kitab, diberikan kepada Nabi Musa al-kitab, Taurat, dan dijadikannya, apakah peranan Taurat? Sebagai sumber hidayah li Bani Israel, untuk Bani Israel. Berbanding dengan Quran ustaz, ya. Quran untuk linnas dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ataupun 185. Jadi bila Taurat untuk Bani Israel, sumber hidayah, alla tattakhidhu min duni wakila. Apakah mesej banyak-banyak dalam Taurat disimpulkan dalam satu ayat? Jangan mengambil selain daripada Allah sebagai sumber tawakal dalam kehidupan. Itu jugalah yang kita boleh belajar dalam Al-Quran. Salah satunya ialah tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita belajar. Dan mesej seterusnya yang Allah sampaikan pada ayat nombor 3 untuk kita ambil pelajaran, agar kita jangan recycle ustaz, ya. Jangan kita ulang kesilapan umat terdahulu. Betul. Ya, umat terdahulu Bani Israel ini, dia salah satunya tidak tawakal kepada Allah padahal sudah diberikan kitab. Bagi Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh adalah innahu kana abdan syakura, hamba yang amat bersyukur. Jadi perlu pastikan jangan jadi recycle umat terdahulu, umat Nabi Nuh ini yang tidak bersyukur. Jadi bila kita memimpin, ya, kita mesti tawakalnya kepada Allah, jangan tawakal pada manusia.
kalau kita ini memimpin perlulah bersyukur, menaikkan menjadi hamba bersyukur, bukannya hamba yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang keempat menarik, wa qadaina ila bani Israil. Bermulalah sejarah Bani Israel. Itu sebabnya nama surah ini adalah Bani Israel. Untuk kita belajar daripada Bani Israel, jangan recycle. Banyak kali Ustaz ya. Betul, kita ulang recycle ini pasal ini adalah peringatan agar kita bila diberikan kitab, ambil kitab Al-Quran ini sebagai sumber hidayah. Wa qadaina ila bani Israil, kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, dalam kitab Taurat mereka, kamu pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti akan menyombongkan diri dengan terlampau angkuh. Masya-Allah. Apakah yang berlaku 2 kali Ustaz ya? Ya, kalau kita tengok dalam sejarahnya, bila Nabi Yusuf kita dah belajar surah Yusuf, Nabi Yusuf datang ke Mesir. Betul. Kemudian mereka itu ditekan. Orang-orang Yahudi ditekan di bawah kerajaan Firaun. Maka Nabi Musa datang. Nabi Musa datang untuk menyelamatkan, untuk membebaskan mereka, dan mereka itu dapat berjaya melepasi kepada apa? Kepada laut. Dan akhirnya mereka menuju ke Jericho, ke Jerusalem, pergi ke Palestin balik semula. Tetapi apa yang berlaku ialah ketika dah nak menang itu, masih lagi mereka buat perangai. Masih lagi buat perangai. Jadi Allah tidak benarkan kemenangan. Itu sebabnya dalam hidup kita ini, dosa, maksiat dan juga kerosakan itu tidak dibenarkan. Pasal bila kita makin banyak berbuat dosa dalam peringkat rakyat, di peringkat manusia biasa, di peringkat pemimpin, dia memberi kesan kepada sesebuah negeri negara untuk tidak mendapat bantuan daripada Allah SWT. Kesannya apa? Bani Israel tak masuk Palestin menang, mereka yatihun, mereka berada dalam istilahnya diaspora. Dia sentiasa berlega di luar Palestin itu sampai Nabi Musa meninggal, wafat. Betul. Nabi Musa tidak dapat melihat kemenangan. Jadi kita nak sambung lagi, kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pada hari ini ialah sara, iaitu berjalan ataupun melewati. Asra ini merujuk kepada dijalankan pada waktu malam. 8 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini adalah salah satu daripada mukjizat pada Nabi Muhammad yang menjadi satu kekaguman. Tetapi bagi sebahagian orang musyrik, bila dengar pagi esoknya Nabi jalan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dalam satu malam dan balik, mereka yang dah beriman pun ada yang murtad, yang kufur makin kata ini peluang kita balun Nabi, ya, dia ni tak betul. Tetapi Abu Bakar jawab apa? Kalau ia datang daripada Rasul, maka itu tetap benar. Itulah contoh teladan As-Siddiq. Dan kita sambung selepas ini bagaimana peristiwa ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Baik, Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Selawat saja. Hari ini kita berada di penghulu segala hari, hari yang senantiasa diingatkan kepada kita saja untuk kita perbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hari ini kita bercerita, kita bercakap, kita diberi penerangan, kita belajar banyak tentang peristiwa Isra, peristiwa yang berkait rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kisah ini menguji keimanan. Menguji keimanan orang yang bersama dengan Nabi saat itu. Orang yang dah beriman pun saat ada yang keluar. Ada yang keluar. Tambah lagi orang yang atas pagar. Betul. Orang yang samar-samar. Maknanya memang saat ini menguji keimanan. Bukan kata zaman Nabi, zaman sekarang pun ada lagi yang masih perlekehkan Ustaz. Betul ke Nabi ni? Allahu akbar. Minta lindung, minta jauh, naudzubillah min dzalik. Dan kita ikutlah ataupun kita ambillah semangat ataupun bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkan
Allahu akbar. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat terus belajar dan belajar insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebut sebentar tadi Ustaz, bila kita baca Quran ataupun dengar Al-Quran jangan bercakap. Adapun baca sama-sama itu terbaiklah. Okeylah, belajar. Belajar. Ikut sama-sama itu sangat-sangat bagus. Baik. Jadi kita nak ajak sekali lagi sahabat-sahabat kita belajar, dan kita nak ulang kaji hari ini iaitu hukum tajwid kita. Semalam kita dah sebut secara ringkas permulaan tentang mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Hari ini kita nak tengok ada berapa mad lazim harfi ni. Ada 2 ke, ada 3 ke, cabang dia. Mari kita saksikan sama-sama mad lazim harfi. Ya, ada 2. Mad lazim harfi terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, mad lazim harfi mutsaqqal, dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Ada 2, mad lazim harfi mutsaqqal dan juga mad lazim harfi mukhaffaf. Mari kita tengok sedikit mad lazim harfi mutsaqqal apa dia. Yang pertama tu iaitulah huruf mad bertemu sukun asli dan huruf sukun tersebut diidghamkan ke dalam huruf selepasnya, dan ia berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah yang tertentu. Antaranya contohnya yang selalu kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sebab apa? Sebab lam itu jika kita eja lam alif mim, mim itu bertemu dengan mim yang itu, mim tu itu yang masukkan tu. Jadi kena idgham dekat situ kan, 6 harakat. Yang kedua pula kita lihat apa tu contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Masukkan yang mana? Masukkan huruf sin tu dieja. Sin, ya, nun. Nun bertemu dengan mim, masukkan ke dalam mim itu, idghamkan dia. Surah apa tu? Surah Asy-Syu'ara, ayat yang pertama. Sekali lagi. Tasim mim. Itu 2 contoh tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian berkenaan dengan mad lazim harfi mutsaqqal. Tengok tu tuan-tuan dan puan-puan, jurubahasa kita Puan Azlina pun bila buat tunjukkan cara contoh tu, mulutnya pun sama ikut bacaan itu. Subhanallah. Jadi inilah My Quran Time untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua golongan. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk membawa kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus bersama dengan My Quran Time. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang mad kalimi harfi. Ya. Kalau sebelum ni kalimi, betul. Kalimah kali ini merujuk harfi kepada huruf-huruf. Betul, Maksudnya di setiap huruf itu ada disiplin untuk kita baca. Betul. Dan itulah yang kita akan lihat lebih lanjut saja dalam surah Al-Isra ini bersama dengan tuan-tuan, iaitu kita akan melihat apakah nilai di sebalik mesej risalah yang dibawakan oleh Nabi, risalah terakhir, risalah yang sebelum ini. Betul. Nabi Musa dengan Taurat, risalah lebih awal lagi sebelum Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu amat bersyukur. Semalam kita dah lihat di hujung surah An-Nahl, Allah memuji kepada Nabi Ibrahim itu ayat yang ke-121, buku surat sebelah itu, iaitu syakiran li'an umih, bersyukur pada sedikit nikmat. Subhanallah. Bukannya nikmat tu sedikit, tetapi kerana kita nak bersyukur pada semua nikmat tak mampu. Betul Ustaz. Tak mampu. Kita hanya mampu bersyukur kepada sedikit sahaja daripada banyak nikmat yang ada. Itu pun sudah memadai untuk dipimpin ke jalan yang lurus, dan itulah yang disampaikan pada ayat nombor 3. Ayat nombor 4 itu Allah menyatakan tentang Bani Israel ini akan buat kerosakan 2 kali. Kerosakan ini berlaku bila tuan-tuan? Adakah ketika orang tu sedang kecil, tidak berkuasa? Bukan. Kerosakan itu hanya berlaku bila kita ada power. Bila kita ada kuasa, kita boleh merosakkan. Jadi ini peringatan kepada kita pasal Bani Israel, bila dia berkuasa, dapat pangkat, dapat kuasa, pada waktu itulah dia pergi. Kalau kita lihat
kerosakan yang dia buat itu dia menghancurkan orang lain 2 kali. Betul. Ya, 2 kali. Maka bila buat kerosakan, jatuh mereka. Betul. Jatuh, ya, mereka naik. Kalau kita tengok kat sini, kerosakan-kerosakan yang sekarang dibuat ini, kerana bila dulu dia kecil, dia tak ada apa, dia kata dia kena tindas lah apa sebagainya, tetapi lebih daripada itu, kita mengambil pelajaran pada kita juga. Bila kita ada kuasa membeli dan sebagainya, akhirnya banyak kerosakan yang berlaku. Kita kena ambil pelajaran kaitan di antara kerosakan yang dibuat oleh Bani Israel, ya, dan juga kerosakan yang dibuat oleh umat Islam terutamanya, yang kita perlu jaga-jaga, elakkan, dan itu adalah misi penting dalam mencapai kemenangan bagi orang yang beriman. Maka kita nak melihat kepada seterusnya. Apakah pelajaran? Ada yang bertanya, Ustaz, Yes, buat apa kita tahu cerita Bani Israel ni? Kisah-kisah ni untuk apa? Ya. Kisah-kisah ini kita baca dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu kita nak jalan orang yang diberi nikmat. Kita tidak mahu mengulang kisah orang-orang yang dimurkai, disesatkan. Ada orang tak tahu kisah. Betul. Ada orang yang tahu kisah tetapi tidak tahu apakah pelajarannya. Quran bawa kisah ini untuk sama-sama kita dapat pelajaran. Jadi belajar kisah bagus, teruskan dengan kita mengambil pelajaran, jangan dikecilkan pula. Alah, belajar kisah-kisah buat apa, kan? Yes, tak tahu kisah, macam mana nak tahu pelajarannya? Takkan Betul. kita nak bawa cerita apa Lion Heart contohnya, ataupun Simba ke, perkara-perkara yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Kita sambung bagaimana kisah yang kita nak ambil pelajaran, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Baik, kita nak menyambung tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, sambil-sambil ayah-ayah yang dapat list nama ini, naik nama untuk solat fardu Jumaat, silakan bersiap sedia data awal, dan insya-Allah kita pun nanti bergegas juga Ustaz, ya. Dan juga ibu-ibu barangkali yang sedang berada di dapur walaupun di mana juga berada, jom kita dengar, dan kalau boleh ikut, kita ikut sama-sama, kita baca insya-Allah, kita belajar sama-sama insya-Allah. Kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-7. Jom kita sambung. Kita baca dengan bacaan murattal. Kita cuba sikah, boleh tak? Boleh. Sikah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد
المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 5 hingga 7. Maka apabila tiba saat hukuman kejahatan yang pertama mereka lakukan, Bani Israel, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang gagah perkasa, lalu mereka bermaharaja lela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi ketika dah berlaku begitu, Ustaz, suara lain macam Ustaz, insya-Allah. Apa yang berlaku ialah pada waktu itu bila mereka sudah pun berbuat, dah ada kuasa, mereka membuat kerosakan, mereka sombong, maka apakah kesannya? Ya. Allah datangkan ibadal lana uli ba'sin syadid. Ada hamba dari Allah Subhanahu taala yang amat kuat yang menyerang kepada Bani Israel ini sendiri. Ya, kalau kita tengok dalam sejarah tentang daripada Babylon, ya, daripada Iraq menyerang kepada orang-orang ini, ada beberapa siri sejarah itu yang menyerang kerana apa? Kerana mereka melakukan kerosakan. Dan kita boleh tengok secara detail, tetapi lebih daripada itu untuk kita ambil pelajaran, ya tuan-tuan, sebagai umat Islam, kita nak memastikan kita ini tidak diserang oleh musuh bukanlah apa, tetapi kerana diri sendiri yang berbuat kerosakan seperti mana yang disampaikan pada ayat nombor 4, wa kana wa'dan maf'ula. Pada ayat 5 itu, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kalau buat kerosakan, sombong, maka ada pihak lain yang akan menyerang. Dan lebih menarik Ustaz, ya, sombong itu diwakili oleh Bani Israel ada 12 puak, ya, mereka sesama sendiri bergaduh. Kalau ketika naiknya kerajaan oleh Nabi Daud, ya, ketika menang dipimpin oleh Talut dan Nabi Daud ada anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada anak, ya, iaitu ada anak 2 orang. Seorang ke Israel, satu lagi membina Judaiyah, ya. Mereka pun bergaduh juga. Subhanallah. Ya, jadi bila ada kuasa yang bergaduh tu, kalau tak ada kuasa nak gaduh apa, kan? Tak ada apa pun yang dapat daripada situ. Jadi ini peringatan penting kepada orang yang berkuasa, jangan suka bergaduh. Pasal bergaduh itu pasal tak puas hati, dia gunakan sumber dia, yang ini pun guna sumber dia untuk menguatkan masing-masing. Yang masalahnya memberi kesan kepada orang ramai yang ada pada waktu Bani Israel tersebut, dan akhirnya mereka diserang oleh sumber luar. Pada ayat yang ke-6, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Boleh menang balik, ya, mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak, serta kami jadikan kamu kumpulan yang lebih besar. Allah beri bantuan. Bila seseorang itu dah jatuh, Ustaz, ya, dah jatuh, dia akan sedar Tuhan, dan dia akan kembali kepada kitab, kepada wahyu untuk menjadi baik. Dan ini yang berlaku kepada umat Islam. Umat Islam dulu naik, bila Nabi bawa sampai menang, ya, ketika zaman Umayyah apa sebagainya. Kemudian menang kali kedua ketika zaman Turki. Berakhir, tuan-tuan masih ingat tahun berapa? 1924. Boom, jatuh. Allah. Sampai sekarang lah, Ustaz. Betul. Hampir 100 tahun kita ini. Allah. Di bawah, ya. Dan apakah ciri di bawah ni? Masing-masing bergaduh, ya. Negara-negara Islam pun dia lebih kuatkan identiti negara dia berbanding dengan keislamannya. Sama macam Bani Israel, dia okey, saya kabilah ini, saya kabilah itu, ya. Dia bukan mewakili kepada orang beriman yang bersatu atas Taurat pada zaman Bani Israel ini sendiri. Jadi pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan satu formula bagaimana mencapai kemenangan, kejayaan di dalam kehidupan kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu membuat kebaikan bukan untuk siapa, tetapi li anfusikum, untuk diri kamu, untuk kita semua, tuan-tuan. Ya, Bani Israel diingatkan kalau mereka buat baik, mereka akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana mereka tidak bertelagah sesama sendiri, bersatu padu, gunakan sumber yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Berbanding 12 kabilah masing-masing nak buat kawasan sendiri, ataupun seperti tadi Israel
pada peringkat awal, dan Judaiyah itu dia ada capital, ibu kota je, Ramia dan juga Jerusalem, ya, masing-masing nak bangunkan masing-masing. Ya, jadi dia saling berlawan antara satu sama lain. Wa in asatum, ayat yang ketujuh, jika kamu berbuat jahat, falaha, ya, apa maksudnya? Bagi kamu juga kalau kamu berbuat keburukan. Allah tak cakap fa'alaiha, tapi Allah cakap falaha. Maksudnya ialah apa? Sebenarnya buat keburukan ini, walaupun kita tak niat untuk kita, tapi sebenarnya dia akan pusing balik sampai kepada kita juga. Ya, dan itu yang berlaku dalam sejarah. Allah kata fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, ya, iaitu jika kamu apabila datang saat hukuman yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk mendukacitakanmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagai mereka memasukinya kali pertama, dan mereka membinasakan apa sahaja yang mereka kuasai. Jadi Bani Israel adalah lambang orang beriman pada zaman dahulu. Kali pertama Masjidil Aqsa kena serang, menang. Lepas tu kedua Masjidil Aqsa kena serang, dan kerana mereka dah tidak beriman ustaznya, Masjidil Aqsa ini akan dimenangkan oleh siapa? Oleh Allah kepada orang beriman. Dan orang beriman yang dimaksudkan zaman sekarang bukan lagi Bani Israel. Yang menyerang nanti ialah Bani Israel, yang menangnya adalah umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah satu pelajaran penting. Mod dalam surah Al-Isra ni sedikit berbeza daripada surah An-Nahl ustaz. Surah An-Nahl banyak cerita pasal nikmat, pasal tauhid. Surah Al-Isra bercakap tentang perjuangan tauhid. Subhanallah. Perjuangan tauhid. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-7 itu untuk sama-sama kita lihat, ustaz ya. Tapi mungkin dalam hal ini kita ambil dulu resolusi bersama pada hari ini. Kita saksikan resolusi. Yang pertama, sentiasa puji Allah yang akan menolong hamba-Nya pada setiap masa. Yang pertama, kita banyak bertasbih agar Allah tolong kita. Yang kedua, kita kuatkan tawakal dengan menjadikan kitab Al-Quran sebagai sumber hidayah. Makin bersama Al-Quran, makin kuat tawakal kita. Dan yang ketiga, sentiasa berusaha untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang akan menjadi formula kejayaan dalam hidup kita. Kita berdoa dulu Ustaz pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini, penghulu segala hari ini, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, tidak putus-putus, agar diampunkan dosa-dosa kami, dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang jiwanya diawasi dengan Al-Quran, bersama dengan kalamullah, dipimpin dan dipandu dengan petunjuk dan hidayah daripada-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran pakaian kami, teman hidup kami pagi, petang, siang dan malam ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang benar-benar menghargai Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita pada hari Jumaat ini Ustaz ya. Dan kita ingin membina negara yang bukan berasaskan kepada nasionalisme, bukan pada ideologi yang salah, tetapi kepada ketauhidan pada Allah. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, agar masyarakat terus berbuat baik. Baik itu kesannya kepada diri, kepada keluarga, kepada negeri, agar negara ini terus dipimpin, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam, dan pagi esok 6 pagi. Kita doakan tuan-tuan terus disihatkan iman kita. Amin. Dan jaga SOP yang ada, vaksin yang perlu tuan-tuan ambil. Kita doakan memberi kesan yang terbaik, tawakal paling tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.